Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Selamat hari Rabu. Okey, hari ini anda bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga sahabat saya Fiza Sabjahan untuk siaran 21 Disember 2022. Berbaki 9 hari saja lagi sebelum kita melabuhkan tirai untuk kita mengetuk pintu tahun 2023. Betul. Di hujung tahun ini pasti ada pelbagai perancangan yang telah pun direncanakan untuk anda seisi keluarga. Ada yang telah berjaya dilakukan, tapi jangan risau kalau ada antara aktiviti-aktiviti ataupun azam-azam yang tak berkesempatan lagi ditunaikan pada tahun ini, insya-Allah sama-sama kita ikut orang putih kata our own pace. Ikut kemampuan diri kita sendiri untuk kita lakukan satu persatu. Tapi boleh carry tahun depan tak? Boleh, azam tahun ni tak beza. Kalau macam saya tak ikut azam ni ikut tahun. Okey. Azam ni ikut kemampuan diri saya dan apa yang saya inginkan dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa panjang. Sebab kadang-kadang ada azam ataupun keinginan kita tu kita nak, tapi kita tahu tak mungkin dapat dilaksanakan dalam tempoh jangka masa yang singkat. Jadi ada azam-azam kita tu, ada keinginan ataupun azam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Itu bagi saya lah. Tapi tak apa. Apa sahaja azam anda, kalau dapat dilunaskan untuk tahun ini, alhamdulillah. Kami doakan semoga dipermudah segala urusan anda. Tetapi kalau tak boleh, tak apa. Kita carry forward tahun hadapan, kita mulakan azam baru walaupun dengan azam yang kita carry forward daripada tahun ni. Orang kata azam yang tertangguh Okey, tak apa. Dan di hujung tahun ini, di musim cuti sekolah ni kan, pasti ramai juga dalam kalangan anda ibu bapa yang telah pun melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti bermanfaat bersama dengan anak-anak. Kalau cakap tentang aktiviti bermanfaat ni, walaupun kita sama-sama duduk dengan anak-anak kita buat aktiviti memasak dekat dapur ataupun membaca bersama dengan anak-anak, itu mungkin dapat memberikan satu orang kata suasana yang lebih kondusif untuk anak-anak kita. Tetapi ada juga dalam kalangan rakan-rakan kita ketika ini yang sedang mengalami bencana, terutamanya bagi mereka yang berada di sekitar kawasan Pantai Timur. Ini yang kami kongsikan kepada anda perkongsian ini, di mana anda mungkin telah pun mengikuti perkembangannya dari masa ke semasa di media sosial dan juga kami di Media Prima Berhad. Dan kami nak kongsikan sehingga ke hari ini, Uyaina, kalau kita kongsikan daripada semalam, jumlah mangsa banjir telah pun meningkat di seluruh negara, yang mana sehingga setakat ini telah pun mencecah 72,358 orang yang melibatkan 20,422 keluarga. Betul-betul. Dan kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan semalam, semalam jumlah mangsa yang dilaporkan adalah sebanyak 56,000. Hari ini telah pun meningkat ke 72,000 dan ramai dalam kalangan mereka yang sudah pun ditempatkan di 5 buah PPS di seluruh 5 buah negeri ini. Dan kita harapkan anda semua juga lebih cakna dengan keadaan cuaca semasa, tahu apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, dan apa yang paling penting juga, mungkin anda semua juga sudah tahu yang mana baru-baru ini kita juga dikabarkan berita tentang ada beberapa orang, itu 22 orang pesakit yang menghidapi yang perlu menjalani rawatan hemodialisis yang telah pun dibawa oleh anggota APM. Ini adalah paparannya. Yang mana bila kita bercakap tentang dalam keadaan banjir ini, seringkali juga kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton tentang betapa perlunya untuk kita cakna keadaan semasa. Kita ambil berat tentang ahli keluarga kita yang mungkin dalam keadaan memerlukan bantuan, terutama sekali bagi mereka yang mempunyai masalah pelbagai jenis penyakit. Dan kita nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anggota APM yang telah pun membantu 22 orang mangsa banjir yang terlibat untuk terus melalui proses dialisis mereka. Dan bukan itu sahaja sebenarnya, kami juga sekali lagi nak ucapkan tahniah kepada APM ini, yang mana kalau sempat anda lihat berita yang tular pada hari Ahad yang lalu, di mana anggota APM telah pun membantu ibu yang sedang sarat mengandung untuk melalui proses bersalin pada hari Ahad yang lalu. Kalau dapat anda saksikan di visual ini, yang mana anggota APM bersama dengan juga anggota-anggota penyelamat yang lain turut sama membantu ibu ini, yang mana kalau mengikut pengetahuan kami juga, yang mana ibu ini ketika dalam bot tu air ketubannya dah pecah. Ini sangat-sangat genting situasi ni kalau dalam keadaan banjir, naik bot
perut tengah sarat, ramai pula orang di sekeliling. Tetapi saya kira ini adalah antara perkara yang berlaku yang tidak boleh kita jangka tetapi berlaku juga. Dan Fiza, hari ini kita cukup bertuah kerana kita bersama dengan ibu yang melahirkan anak yang dipanggil anak monsun timur laut. Betul. Inilah yang kata hikmah di sebalik musibah. Kita nak kongsikan ini bersama dengan dua orang individu, ibunya dan juga Kapten PA Abdul Fattah Abdul Aziz, pegawai pertahanan awam daerah Kuala Krai yang berada di situasi menyelamat ketika itu, dan juga bersama dengan Puan Wan Mastura. Assalamualaikum kedua-duanya, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Mastura sekarang ini berada di klinik kesihatan. Kalau Kapten pula berada di mana ketika ini, Kapten? Sekarang ini saya berada di bilik gerakan lah APM Kuala Krai untuk operasi. Baik. Sekarang ni dua-dua ni berada di Kelantan ya? Ya, di Kelantan. Baik, mungkin kita pertama sekali nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada Puan Mastura di atas kelahiran Ilya Medina ya Puan? Ilya Medina. Alah, mesti comel. Okey, tetapi kan mungkin Puan boleh kongsikan keadaan dan situasi genting pada waktu itu. Bagaimana kalau nak digambarkan kepada penonton wanita pada hari ini situasi kejadian tersebut, Puan? Rasa takutlah masa tu. Tapi fikir kita nak bersalin kan. Yalah, apatah lagi. Ya, ini anak pertama ya. Ya, pertama. Okey, ini yang kami kongsikan di kaca televisyen ini. Video ini juga yang sempat dikongsikan oleh pihak APM sendiri bersama dengan kami. Puan nak kongsikan tentang pengalaman sendiri melalui saat-saat getir ketika banjir untuk melahirkan anak. Tapi Kapten, mungkin boleh kongsikan jugalah antara ahli-ahli yang terlibat untuk sama-sama membantu mangsa, iaitu Puan Wan Mastura sendiri pada hari Ahad yang lalu. Berapa ramai yang terlibat dan bagaimana agaknya pihak APM boleh tahu bahawa adanya situasi sebegini, Kapten? Okey, untuk makluman lah, pada 18 hari bulan 12 tu kami terima panggilan daripada orang awam yang menyatakan ada ibu mengandung yang terperangkap di Kampung Temali lah. 10.51 pagi. Wow, 10.51 pagi. Jadi keadaan apabila dikabarkan kemudian membawa ibu tersebut di dalam bot, berapa lama tempoh yang diambil berada di atas bot tu, pergi ke hospital dan sebagainya, Kapten? Okey, tempoh berada dalam bot tu lebih kurang dalam 30 minit lah. Lama juga. Tapi disebabkan arus sungai yang deras dan juga banyak halangan sebab tebing sungai dah tenggelam. So untuk mengelak pokok-pokok semua itu kita perlu berhati-hatilah. Ya. Untuk sampai ke hospital tu lebih kurang dalam 15 minit lah. Dan ini bukannya keadaan yang mudah, keadaan tidak dapat dijangkakan. Bagi Puan Mastura sendiri, ini anak yang pertama. Pasti tak pernah digambarkan ataupun dijangkakan akan melahirkan anak dalam keadaan yang sebegini kan. Mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman Puan sendirilah kan. Dalam keadaan banjir, kalau kita lihat air tu memang deras airnya. Kemudian berada di dalam bot, walaupun tahu bersama dengan anggota penyelamat yang semuanya berpengalaman, mungkin boleh kongsikan dengan rasa sakit tu, dengan keadaan beralun di atas bot tu, kalau boleh dikongsikan gambaran ketika itu. Rasa tak sampai nak gambar lah macam mana, sebab kita dengan sakit kan. Lepas tu dengan air yang sangat deras apa semua. Masa tu fikir anak je. Tapi alhamdulillah ke Puan, kalau boleh dikongsikan, kabarnya masa dalam bot tu pun air ketuban dah pecah, betul ke? Betul. Puan, kalau boleh kongsikan juga kan, keadaan memang keadaan mestilah kita sendiri yang nak melahirkan, air ketuban dah pecah dan sebagainya, kita fikir tentang anak, kita rasa takut. Tetapi macam mana daripada sokongan orang di sekeliling, khususnya sokongan daripada suami Puan Mastura sendiri? Adakah itu yang menjadi penguat semangat untuk selamat sampai ke hospital? Ya. Yang suami dengan orang sekeliling bagi semangat semua. Alhamdulillah lah sampai hospital tu dah rasa lega dah. Alhamdulillah semuanya telah pun selamat. Mungkin kalau ada juga sedikit pesanan ataupun ucapan terima kasih kepada mereka yang membantu untuk memudahkan proses kelahiran ini. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada anggota APM dan misi dari Klinik Kesihatan PHI datang ambil saya, lepas tu hantar saya dekat hospital.
Lepas tu dia orang anggota MPN datang lagi masa saya bawa tu, dia bagi lagi hamper. Oh. Terima kasih lah. Sama-sama. Okey, saya pula jawab sama. Kapten, mungkin di penghujung segmen kita ini ada sesuatu juga yang nak disampaikan kepada penonton-penonton. Walaupun dalam keadaan ketika ini ada dalam kalangan kita yang tidak terlibat dengan banjir ini, tetapi ada tak sebarang pesanan yang disampaikan kepada mangsa-mangsa banjir ini, terutama kalau mereka mempunyai ahli keluarga yang dalam keadaan sakit ataupun mungkin yang kalau syarat mengandung dan apa tindakan-tindakan yang mungkin perlu dan harus dilakukan dalam keadaan-keadaan sebegini? Okey, sekiranya ada yang pesakit yang sakit ataupun ada yang mengandung lah. Kalau boleh, kalau kita tahu dah kawasan kita tu akan dinaiki air, minta berpindah awal lah ke pusat pemindahan ataupun ke tempat yang selamat lah. Kalau berlakunya kematian dalam tempoh banjir ni, bagaimana proses ini dilakukan, Kapten? Okey, sekiranya berlaku kematian, sekiranya ada laporan ataupun ada panggilan daripada waris, APM juga akan membantulah dari segi untuk memindahkan urusan jenazah itulah. Baik. Okey, kami juga di Wanita Hari ini mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua petugas-petugas khususnya APM dan mereka yang orang kata tidak mengenal lelah untuk membantu mereka yang memerlukan, khususnya dalam keadaan banjir yang sangat-sangat luar biasa sekarang ini, khususnya di kawasan pantai timur Malaysia. Terima kasih kepada seluruh anggota APM. Kita nak ucapkan terima kasih bukan saja kepada anggota APM tapi kepada semua petugas-petugas yang terlibat, bukan saja anggota penyelamat tapi juga anggota kesihatan dan juga termasuk badan sukarelawan yang berdaftar yang sama-sama turut membantu memudahkan proses ini. Terima kasih sekali lagi, Kapten. Sampaikan salam kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih juga Puan Mastura, peluk cium untuk Ilya Medina. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Bye. Salam. Waalaikumsalam. Bye. Tapi Khafiza, memang tak boleh nak dibayangkan tahu. Sebab kalau kita yang dah ready untuk daripada kita tahu EDD kita bila, due date kita bila, kemudian keadaan tu pun keadaan yang kondusif, ini kan pula Puan Mastura yang berada dalam keadaan yang sangat-sangat genting dan tidak menentu tu. Takut. Ya, itu kita di sinilah peranan orang sekeliling juga amat penting untuk sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Kami di Wanita Hari ini juga seringkali mengingatkan diri kami dan juga anda, penonton-penonton Wanita Hari ini yang kami sayangi, yang mana dari masa ke semasa kami kongsikan pelbagai tip-tip keselamatan dan juga kesihatan untuk anda semua. Kami nak kongsikan serba sedikit yang pernah kami kongsikan sebelum ini tentang tips daripada bomba ini. Terkena diri sendiri, baru kita nak beringat kan. Yang sebaik-baiknya kita dah tahu, kita pun dah diperingatkan dari masa ke semasa melalui media, melalui televisyen kan, supaya kita bersedia. Jadi perlu ingat bahawa jika kita memang berada di kawasan yang memang rendah berisiko untuk banjir, jadi buat persediaan awal, kata beg kecemasan ke, dokumen-dokumen kita tu kita simpan dulu, dan untuk supaya bila berlaku kecemasan banjir ataupun apa, senang kita grab dan kita keluar. Betul. Ya? Dan silalah bagi kerjasama kepada pasukan penyelamat ya, bila kita minta keluar untuk ke tempat PPS atau pusat pemindahan sementara, itu bermaknanya situasi dah semakin kritikal, jadi patut bagi sama untuk keluar untuk keselamatan diri dan juga keluarga lah. Itu adalah sangat penting lah. Kalau kata kita rumah kita naiki air, rumah kita naiki air, pentingnya kita ingat bahawa kita tutup switch kita dulu. Switch perkakasan kita, gas kita tutup. Ya, supaya itu untuk mengelakkan renjatan lah. Bila paras air dah naik tu kita tahu situasi bagaimana di luar pun bagaimana. Jadi untuk keselamatan diri kita dulu, kita tutup semua switch yang berkaitan tu sebelum kita keluar. Dan bila kita dah tutup tu, kita make sure tak ada yang tertinggal lah. Maknanya tertinggal tu bagi ahli keluarga kita dah keluar dulu, kita lah orang yang paling akhir untuk keluar bagi memastikan isi rumah dah selamat. Itu paling penting sekali lah ya. Sebelum kita bawa seperti Puan Zaimah tadi kata, dokumen-dokumen penting kita dah siap pack dan kita bawa terus. Masa tu hanya perlukan keselamatan diri dan keluarga. Kita tinggal dululah kita punya harta benda tu, yang penting kita selamatkan nyawa anak dan juga Itu saya kira tips keselamatan yang cukup baik ya Fiza, sebab kadang-kadang kita dah tahu tapi mungkin kita terlupa. Jadi pastikan sebelum keluar rumah tu ada tutup semua switch yang ada di rumah dan pastikan kalau anda itu adalah orang
kata ketua dalam rumah itu, pastikan anda yang terakhir keluar. Anak-anak, isteri, ibu dan bapa yang lain semua dah keluar dulu. Kemudian kita yang terakhir, supaya kita kena ingat. Jangan selamatkan barang tetapi selamatkan nyawa terlebih dahulu. Tapi apa yang paling penting sekali, dengar dan ikut arahan daripada pihak berkuasa. Itu yang paling penting sekali. Betul. Baiklah, kita nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini sebenarnya yang penting untuk kita membuat persediaan sebelum kita mengetuk pintu tahun baru tahun 2023 dalam tempoh 9 hari saja lagi. Dan kalau kita bercakap tentang isu ekonomi ini isu yang tak pernah habis, yang mana dari masa ke semasa, hari ke hari kita akan bincangkan tentang ekonomi, kegusaran kita, kerisauan kita tentang bukan diri kita saja, tentang perancangan kewangan anak-anak, kalau yang ada pasangan, perancangan kewangan pasangan, ibu ayah dan sebagainya. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda tentang jika berlakunya kemelesetan ekonomi, apakah persediaan anda sebagai seorang wanita. Betul tu. Apatah lagi setelah dimaklumkan yang mana 2023 ini berkemungkinan ekonomi negara dan juga dunia akan menjadi lebih teruk, lebih parah jika nak dibandingkan pada tahun 2021 dan 2022. Tapi sebelum tu Fiza, sebelum kita perkenalkan tetamu kita sekejap sahaja lagi, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Silakan. Saksikan. Tips kewangan untuk orang muda. Jangan terikut gaya hidup hipster. Dapat gaji, pergi makan dekat tempat yang harga super duper kayangan. Tak ada orang nak pandang pun. Yang penting sediakan dana kecemasan 3 bulan gaji. Rasa macam kena headshot bila akak tersebut macam tu tadi. Jangan nak amalkan hidup gaya hipster. Mungkin kita belum merasakan betul-betul tertekan dengan faktor ekonomi yang mungkin kemelesetan ini dijangka akan berlaku pada tahun hadapan. Hari ini kita nak tahu apa sahaja persediaan yang kita sebagai wanita perlu lakukan menjelang tahun 2023 yang ekonominya kita belum tahu lagi bagaimana. Tapi sebenarnya Iyana, saya kira daripada sejak kebelakangan ini ramai juga mungkin dah mula rasa terkesan, terutama sekali kalau mereka yang mempunyai ahli keluarga yang ramai. Apatah lagi kesan daripada pandemik COVID-19 yang lalu, ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ataupun rakyat di Malaysia ini mungkin kehilangan pekerjaan, yang terpaksa perbelanjaannya dikurangkan dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan jika berlakunya pula nanti pada tahun hadapan kemelesetan ekonomi, apakah persediaan kita sebagai wanita. Kongsikan mungkin antara tips-tips yang telah anda lakukan. Mungkin anda dah mula tanam pokok kat rumah, cili ke bayam, cendawan dan sebagainya, ataupun apa saja langkah-langkah penjimatan anda ataupun cara untuk anda menambahkan pendapatan untuk seisi keluarga. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Sekejap lagi kita akan bincangkan tentang topik kemelesetan ekonomi, apakah persediaan wanita, bersama dengan tetamu di studio. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baru-baru ini terdapat beberapa laporan dan kebimbangan yang mengatakan bahawa ekonomi global kini berada dalam keadaan bahaya dan semakin menghampiri kepada kemelesetan. Umum mengetahui bahawa dunia berhadapan dengan beberapa krisis yang mencabar. Antaranya, krisis tenaga dan makanan yang semakin meruncing, perubahan iklim, pandemik COVID-19 serta konflik akibat peperangan Rusia-Ukraine yang dikatakan telah membawa kepada risiko kemelesetan ekonomi dan Malaysia juga tidak terkecuali merasai tempiasnya. Merujuk kepada jangkaan yang dikeluarkan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF tahun 2023 merupakan tahun yang amat mengerikan bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun kadar inflasi dijangka kekal tinggi, tetapi kebarangkalian bagi Malaysia akan berhadapan dengan kemelesetan teknikal ekonomi tahun hadapan adalah rendah berbanding negara lain. Namun begitu, adakah rakyat Malaysia bersedia sekiranya negara menghadapi krisis kewangan?
Dan apakah antara kesan jika berlaku kemelesetan ekonomi khususnya terhadap wanita? Okey, baik. Itu dia tadi sedikit sebanyak pendahuluan tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu kemelesetan ekonomi. Apakah persediaan wanita? Baik, tanpa membuang masa lagi, Fiza, ayo kita perkenalkan satu-satunya tetamu kita di studio pada hari ini, iaitu Dr. Elia Nabila Abdul Bahari yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih Melina dan Fiza kerana menjemput saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. Okey. Sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, saya kira saban tahun rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat kita yang rasa runsing, gusar bila orang cakap ataupun berita-berita yang dikongsikan tentang tahun depan bakal berlakunya kemelesetan ekonomi. Jadi apa yang kita perlu cakna, perlu tahu, nak dikongsikan kepada penonton kita, apa yang kita faham tentang kemelesetan ekonomi itu sebenarnya, Doktor? Okey, terima kasih kerana soalan tersebut. Okey, kita sekarang ni baru sahaja beralih daripada fasa pandemik ke endemik pada tahun ini, dan di mana kita tahu bahawa dalam tempoh pemulihan itu kita tahu kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 pandemik. Sebab kita melihat kepada jangkaan pakar ekonomi dunia, di mana termasuklah daripada IMF, World Bank dan juga CEO antarabangsa menjangkakan bahawa tahun hadapan keadaan ekonomi kita akan merudum pada 2.7%. Kalau kita lihat pada tahun ini 3.2%, di mana lebih rendah daripada tahun lepas. Iaitu sebanyak 6% pada tahun 2021. Kalau kita lihat zaman tahun lepas masih lagi pandemik, di mana sekarang endemik sepatutnya adalah lebih baik, tetapi kita punya pertumbuhan ekonomi secara global adalah menurun. Jadi itu bermakna kalau kita ikutkan kepada pendapat ekonomi daripada Ian Gordon mengatakan bahawa fundamental ekonomi dunia masih belum kukuh. Di mana kalau kita lantun bola, biasanya kalau kita setiap economic crisis, contohnya Asian Financial Crisis, Global Financial Crisis, bila kita jatuh merudum, kita akan bounce back. Tetapi untuk COVID-19 pandemic, setelah kita bangkit daripada economic recession pandemic, kita lantunan kita tidak berapa kuat, di mana asas ekonomi kita tidak berapa kukuh. Tambahan pula sebab dia berlaku secara global, berlaku di Amerika, di mana Federal Reserve itu sama juga Central Bank di Malaysia itu, di US dia telah menaikkan interest rate sebanyak 4 kali sekarang kepada ke 4.5%. Inilah untuk menangani inflasi. Tetapi dia mempunyai kesan sampingan yang lain. Sebab bila kenaikan interest rate ni, dia akan memberi kesan kepada kos kredit yang mahal. Maksudnya kalau kita ada bisnes, kita nak buat refinance, kita nak besarkan perniagaan, kita tidak mendorong ke arah itu. Jadi tujuan untuk peningkatan interest rate ni itu kita kata contractionary monetary policy, dia nak mengurangkan ekonomi aktiviti untuk nak menurunkan inflasi. Tapi dia ada kesan lain menjaskan keupayaan fiskal pula. Doktor, kita dah faham yang mana kemelesetan ekonomi ini pasti akan berlaku. Global lebih teruk, walaupun di Malaysia tidaklah seteruk negara-negara lain, tetapi kegawatan ekonomi itu, kemelesetan ekonomi itu tetap masih akan berlaku. Kita nak bercakap dari faktor persediaan, Doktor. Persediaan bagaimana, aspek bagaimana yang kita sebagai rakyat Malaysia, khususnya wanita, perlu titik beratkan? Okey, sebelum saya pergi kepada persediaan, saya melihat kepada situasi di Malaysia dulu. Sebab kita melihat kepada sejarah dulu, lesson learned daripada Global Financial Crisis, berlaku krisis ekonomi di US, tetapi impak dia kepada Malaysia beberapa kuarter suku selepas itu. So, tidak mustahil bagi Malaysia juga terkesan. Maknanya kita tidak boleh kata kalau ikutkan daripada Bank Negara, kita kurang terkesan sebab dalam sekuan ketiga kita pada tahun ini, kita punya pencapaian pertumbuhan ekonomi ialah 14.2%. Benar sangat tinggi. Walau bagaimanapun jangkaan kita pada tahun hadapan adalah 5%. Di mana walaupun kita punya economic growth adalah lebih tinggi berbanding dunia 2.7%, tetapi still menunjukkan penurunan. Itulah satu indikator recession juga. So kita perlu berjaga-jaga sebagai wanita di Malaysia, dan kita mempunyai beberapa setiap orang punya peranan yang berbeza. Contohnya macam wanita, kita ada golongan T20, M40, B40. So yang terkesan ialah kepada B40 dan M40 juga. Dan T20 juga mempunyai peranannya sendiri. Okey, kalau bila kita bercakap tentang persediaan, ada dua perkara lah. Satu tentang saving, simpanan, dan juga menjana pendapatan untuk menghadapi waktu-waktu di luar jangka. Okey. So yang pertama ialah untuk meningkatkan pendapatan.
pendapatan, terutamanya untuk golongan terkesan. Of course, katakanlah dia mempunyai kelayakan akademik hanya sekadar di peringkat tahap yang rendah. Dia nak dia nak mendapatkan pendapatan yang lebih agak sukar untuk dia nak tak boleh demand kepada majikan. So apa yang dia perlu buat adalah mungkin dia boleh bermula dengan pekerjaan secara gig untuk menambahkan pendapatan, ataupun boleh jadi sebagai freelancer, membuka perniagaan sendiri, perniagaan sampingan. Dan kita tahu juga wanita ni dia bukan saja perlu dia perlu bekerja untuk menghadapi masalah ekonomi, tetapi dia juga punya tanggungjawab lain untuk nak menyara dan perlu mengimbangi antara kerjaya dan juga keluarga. Dan pemerkasaan wanita, program pemerkasaan wanita itu perlu dikemaskinkan dan perlu diperhebatkan. Contohnya untuk meningkatkan pendapatan. Contoh kalau kita kata wanita perlu berniaga, jangan pula orang yang dah bekerja, yang dah mempunyai pendapatan tetap berhenti dan berniaga. Dan itu yang berlaku semasa pandemik. Sebab bila kita kata okey, semua orang berniaga untuk menambahkan pendapatan, tapi keperluan itu adalah terutamanya orang yang terkesan. Contohnya kalau kita nak berniaga, kita jangan kata tengok orang jual barang A, kita pun nak jual barang A. Orang jual barang B, kita berjual barang B. So, kita melihat kepada potensi diri. Kalau misalnya kita katakan pandai memasak, kita perlu fokus kepada passion memasak untuk jadikan sebagai produk untuk berniaga. Katakan menjahit dan juga sebagai mengikut potensi yang berbeza. Ini apa doktor katakan tadi, kalau kita dalam proses persediaan itu tadi, kita perlu menambah kemahiran kita untuk kita menambah pendapatan kita. Kita dah dengarkan apa yang doktor katakan. Kita juga nak dengarkan pandangan daripada penonton-penonton kita yang mana mereka juga dah pun ada sesuatu dalam pemikiran mereka jika berlakunya kemelesatan ekonomi ini, apakah langkah-langkah dan juga persediaan-persediaan yang akan terus mereka lakukan. Mungkin macam tadi tu nak memasak ke, tanam sayur ke, dah bersedia ke belum? Kita dengarkan. Kalau nak cakap pasal tu, semua orang pun takkan bersedia kan. Tapi if it's happen, of course kita kena prepare dari sekarang. Avoid untuk berbelanja benda yang unnecessary. Sekarang ni tiba masa untuk korang pilih benda apa yang necessary, benda apa yang tak necessary, benda yang tak penting ataupun benda yang boleh jatuh harga. Kalau boleh, avoid untuk beli dulu. Contohnya kalau kereta, guna dulu apa yang ada. Jangan upgrade ikut orang sekeliling, you know. Saya dah buat sehabis baik sebagai rakyat yang fikirkan saya punya future. Jadi saya dah prepare savings. Tapi hopefully saya mendoakan kita tidaklah merosot seteruk-teruknya supaya kita stable lah sikit. Kita kena bersedia. Apa pun mental kita, mindset kita kena kuat, strong sebab itu apa yang kita kena ada dalam life, hidup kita, life kita. Sebab kita kena berani cuba benda baru, kita kena berani berdepan dengan apa segala masalah. Sebab apa? Benda tu yang akan membuatkan kita lagi strong in the future. Bella rasa tak ada orang yang akan bersedia dengan apa-apa kejatuhan sekalipun. But of course, as a citizen and as a rakyat Malaysia kan, kita kena sentiasa ready dengan apa jua yang berlaku dalam negara kita. Saya bersedia, insyaAllah saya bersedia dengan saya memang seorang yang berjimat cermat orangnya dan saya ada tanggungjawab juga. Saya ada keluarga, saya nak kena jaga. InsyaAllah saya bersedia. Tapi kalau boleh kita nak jauhkanlah benda-benda yang macam ni kan, sebab kita pun nak terus berkarya. Bila kejatuhan ekonomi ni sudah tentunya karier saya sedikit sebanyak akan mengalami masalah juga. Tapi insyaAllah saya bersedia. InsyaAllah saya bersedia. Yang sebenarnya pun dah mula bersedia untuk merancang kewangan mereka. Macam tadi doktor katakan tadi, ramai yang memang dah buat persediaan awal dari segi simpanan. Kalau dulu mungkin simpan 6 bulan, sekarang dah belajar daripada pandemik dulu, simpan dalam tempoh setahun dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang simpanan itu tadi, doktor dah katakan tentang simpanan dan juga tentang menambah pendapatan. Jadi bila kita cakap tentang wanita ini, ada besar peranannya tu, utama sekali bagi mereka yang bergelar ibu. Di rumah ni mereka bukan saja kadang-kadang menguruskan urusan rumah, tapi mereka juga merupakan menteri kewangan kat rumah kan. Jadi dalam kita membuat langkah-langkah persediaan ini, kalau berlaku ataupun tidak kemelesatan ekonomi ini, dengan apa yang berlaku rentetan daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya, ramai juga yang dah pun mula terkesan. Jadi sebagai seorang wanita, selain daripada simpanan itu tadi, bagaimana cara untuk mereka membantu untuk mengukuhkan ekonomi keluarga? Mungkin melalui kaedah penjimatan dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat dari segi kaedah perbelanjaan, kita perlu berjimat untuk memastikan bahawa kita perlu menguruskan wang secara bijak. Sebab kalau kita tengok daripada pendapatan kita pun, kadang kita nak meningkatkan pendapatan, kita
juga ialah setiap orang punya potensi yang berbeza. So kita perlu melakukan tindakan perbelanjaan berhemas. Contohnya kalau peranan ahli keluarga yang lain juga sangat penting. Contohnya tidak terlalu demand. Contohnya kalau kita ada anak-anak tidak terlalu demand yang tinggi. Katakanlah waktu cuti sekolah banyak nak pergi ke jalan-jalan memerlukan kos yang tinggi. So memerlukan sokongan daripada ahli keluarga juga. Dan maknanya kalau katakanlah langkah penjimatan katakanlah lauk katakanlah 5 kurang kepada 3 ataupun kurang kepada mungkin kurang kepada 2. So dia memerlukan satu langkah penjimatan secara bersama dalam keluarga. Dan juga kalau melihat kepada saving simpanan, katakan kita kalau ikut kepada bank negara, kita punya gaji sara hidup kita kalau katakan keluarga punya 2 anak, itu baru 2 anak, memerlukan sekurang-kurangnya 6,500 kalau berada di Klang Valley. Tetapi kalau bagaimana pula yang tak mencapai pendapatan isi rumah sebanyak itu dan kita memerlukan simpanan selama sekurang-kurangnya 6 bulan lah. Sebab kalau kita dapat buat simpanan setahun lagi bagus. So kalau 6 bulan kita memerlukan 39,000. So adakah kita mampu untuk buat simpanan sebanyak itu? So di samping kita kalau kita boleh simpan katakanlah 500 sebulan ataupun 200 sebulan, kita cuba meningkatkan tambah jumlah simpanan setiap bulan. Sebab kita tak tahu jangkaan ekonomi Malaysia ni kita minta dijauhkan. Kita tak tahu, mungkin salah seorang daripada ahli keluarga yang mungkin dibuang kerja, sebab itu adalah sinonim dalam mana-mana krisis ekonomi. Mungkin juga pemberhentian kerja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lembab, mana syarikat kecil-kecil terpaksa ditutup dan dia akan memberikan kesan dan stres kepada setiap keluarga. Kita dengar pun dah jadi stres juga. Tapi boleh tak nak tambah satu soalan, doktor? Kadang-kadang bila kita cakap tentang simpanan ini, kita bercakap tentang bagi mereka yang berkemampuan. Tapi ada dalam kalangan kita ni memang gaji dia memang cukup-cukup makan saja, doktor. Kadang-kadang nak sampai hujung bulan tu dah tak ada duit, dah tinggal RM10 je dalam poket. Jadi bagaimana kita nak melihat konsep simpanan ini kepada golongan-golongan sebegini? Okey, sebenarnya saya juga ada membuat kajian berkenaan dengan perbelanjaan dan juga simpanan. Kalau kita lihat kepada, kita ada pelbagai golongan yang T20, M40 dan B40. Dan termasuklah golongan profesional dan juga single lah kepada pekerja asas yang elementary workers yang kelulusan SPM dan juga pekerja asas ni dia kalau kita lihat adakah income dia cukup. Kebanyakan boleh kita katakan dalam 40% kita mengatakan cukup. Sebab dia bergantung kepada bagaimana kita berbelanja. Walaupun dengan katakan kita kata gaji minimum kita 1,500 di Malaysia, mereka boleh siap boleh hantar 500 ke kampung. Kalau itu kalau kita cuba cek balik berapa banyak yang kita hantar kepada ibu bapa. Kalau dia bergantung kepada memilih kepada keperluan berbanding dengan kehendak. Sedangkan orang yang T20, katakan dia mempunyai gaji katakan 7,000 pun tidak cukup. Jadi itulah melihat kepada bagaimana kita menilai sama ada apakah keperluan dan kehendak dan bagaimana kita mengendalikan kelangsungan hidup tu secara bersama dalam keluarga. Okey, baik. Ini saya teringat, saya terbaca satu ciapan di Twitter ni. Dia kata sekarang ni hidup di Lembah Kelang ni gaji 10,000 pun tak cukup. Dia buat tanda soal begitu. Mungkin ini yang dirasakan ataupun yang sedang dilalui oleh beberapa orang dalam masyarakat kita setakat ini. Dan banyak lagi kita nak tanya kepada doktor, terutamanya tentang bagaimana kita sebagai sumber pendapatan isi rumah tu nak memastikan walaupun ada banyak komitmen tetapi simpanan itu masih lagi perlu menjadi keutamaan. Okey, itu sekejap lagi sebab kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Apa persiapan mereka agak-agaknya? I think as someone yang in the industry yang pun baru juga, yang mungkin tak berapa strong lagi, sebenarnya dah banyak fikir and dah banyak buat financial planning untuk lebih berjimat, investment kat sini kat sana untuk in the future, and then mungkin perbelanjaan pun mungkin orang kata lebih berjimat cermat. So for me it's good to have good savings and 5 years plan ahead supaya kita tak kita tak terjejas dengan apa benda yang berlaku lah, because sometimes benda ni berlaku secara tiba-tiba, whether you like it or not, nak tak nak kena lalui juga. InsyaAllah pada tahun depan saya ada beberapa projek yang telah dipersetujui yang lama, jadi dekat situ mungkin saya agak
ada security lah dekat situ, tapi kita tak tahu kan dunia ni senang terbalik, apa-apa mungkin akan berlaku di sebaliknya. Jadi apa-apa yang berlaku sekalipun, semoga saya dan kita semua hadapi dengan tabah. Saya plan well lah. Before this pun saya plan well lah. Ada benda juga selain berlakon saya buat. Saya tak fokus juga. Berlakon saya fokus juga. Tapi ada benda lain juga saya fokus. Tengah fokus. Alright. Kurangkan berbelanja. Jaga saving. Kalau sebelum ni mungkin every year pergi bercuti ke overseas 10 kali dalam setahun, mungkin kita kena reduce mungkin 2 kali je ke setahun. Itulah salah satu Anis punya cara lah. Itu antara cara-cara oleh rakan selebriti kita yang berkongsi tentang bagaimana sebenarnya mereka mempersiapkan diri sekiranya berlaku kemelesetan ekonomi pada tahun hadapan. Baik, mungkin doktor boleh kongsikan juga sedikit tentang bagaimana sekiranya menjelang tahun hadapan ni kan, mereka yang dalam akaun bank mereka masih lagi tidak mempunyai savings yang mencukupi, simpanan yang tidak mencukupi. Mungkin rata-rata yang dengar sekarang ni berasa takut, gelabah. Apa sebenarnya yang mereka boleh lakukan yang walaupun tinggal beberapa hari sahaja lagi menjelang 2023 ini, masih lagi ada sinar harapan untuk mereka mula melakukan simpanan dan sebagainya, doktor? Okey, bercakap tentang sinar harapan ni, kita melihat kepada kita perlu menjana sekarang. Kita akan menjanakan pendapatan waktu sekarang. Sekarang ni kita kata kita belum lagi dalam keadaan economic recession. Sebab kalau kita kan dalam bank negara kata kita terkesan, kita mungkin tidak terkesan ataupun kita mungkin lambat terkesan. So pada waktu inilah waktu yang sesuai untuk kita menjana pendapatan dan menjana ekonomi keluarga. Sebelum berlaku, orang kata sediakan payung sebelum hujan. So pada masa inilah waktu yang sesuai, di mana kalau kita tengok sekarang banyak syarikat yang masih lagi mengambil pekerja pada waktu era pandemik dan juga endemik, dan ada juga dibantu dengan sokongan oleh kerajaan. So jadi pada waktu ini kalau yang mana yang belum kerja, cepat-cepatlah bekerja. Dan janganlah honeymoon. Lepas saya tahu baru saja ramai yang bergraduat. So jangan honeymoon terlalu lama dan cepat-cepat mencari pekerjaan. Dan orang kata kalau kita nak terima belanja besar, kita cepat masuk dalam kapal. So maksudnya kita tetap berada dalam satu landasan yang selamat, berada dalam kalau orang yang boleh bekerja berada dalam pasaran buruh, mana yang boleh berniaga berada dalam membina empayar perniagaan dalam waktu sekarang sebelum berlaku. Betul, orang kata jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Kalau masih lagi diberi kekuatan untuk bekerja, mula bekerja daripada sekarang. Di penghujung perbincangan kita ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada penonton-penonton kita untuk menaikkan semangat mereka, untuk mereka membuat persediaan dan juga persiapan awal sebelum berlakunya sebarang kemelesetan ekonomi dan sebagainya. Sebagai seorang wanita khususnya, bagaimana cara untuk kita membantu mereka untuk mempunyai simpanan dan juga dompet wang mereka sendiri, doktor? Okey, sebagai wanita kita mempunyai kewajipan untuk bekerja, dan setiap wanita harus bekerja dan juga tanggungjawab terhadap keluarga. So pertama sekali, di samping kita bekerja, kita perlu ada kekuatan dari segi mental dan juga emosi, sebab kita perlu mengandalkan kedua-duanya. Dan kita perlu bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan dengan dalam tempoh sekarang adalah sebagai langkah penjimatan, mengubah corak perbelanjaan lebih kepada keperluan berbanding kehendak. Dan kalau masa kata tadi dengan kalau boleh kita tanam mana yang kita boleh jimatkan, kita boleh jimat. Tanam cili sayur dan pelbagai lagi yang lain, dan kita boleh buat simpanan dari sekarang. Sambil menjana pendapatan. Tapi kalau boleh tanam duit di sekeliling rumah, tanamlah. Kalau menghasilkan buah kan ada. Itu saya bagi rumah awak. Tapi ada juga saya baca yang dikongsikan di media sosial, walaupun ada dalam kalangan penonton-penonton kita ini yang mereka ini merupakan suri rumah, tapi mereka melakukan pelbagai cara untuk menjana pendapatan melalui kemahiran mereka, seperti doktor katakan tadi, dengan memasak, buat masakan ataupun buat kuih dan sebagainya. Dan ada juga yang membuat hasil-hasil craft, dan wang yang diberikan oleh suami untuk perbelanjaan bulanan di orang kata dirancang dengan sebaik mungkin, dan mereka ada duit simpanan yang bila berlakunya kesusahan kepada pasangan mereka, mereka boleh bantu pula pasangan melalui duit simpanan tersebut. Wanita tak boleh bergantung harap kepada pendapatan suami, dan mereka perlu menjana sendiri. Dan di samping itu juga memandangkan kita juga beralih kepada digital ekonomi, setiap wanita perlu ada kemahiran digital. Bagaimana untuk memasarkan produk secara digital, bagaimana untuk membuat perniagaan transaksi secara digital, semua perlu ada kemahiran. Saya suka poin terakhir dari doktor tu, sebab kadang-kadang kalau kita terlalu fokus untuk skill kita sahaja tanpa memikirkan tentang pemasarannya bagaimana, mungkin ini yang akan menyukarkan kita untuk mencari pendapatan lebih. Baik, saya rasa itu konklusi yang terbaik untuk topik kita pada hari ini, kemelesetan ekonomi, apakah persediaan wanita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr.
Dr. Elia Nabila Abdul Bahari yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih bersama saya. Terima kasih. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh doktor itu tadi dapat memberi manfaat dan juga membuka mata seminda anda, penonton-penonton wanita hari ini dan juga kami ini di studio untuk sama-sama kita belajar untuk membuat persediaan awal dan juga cara terbaik untuk kita membuat simpanan dan kita melihat, menilai potensi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh lakukan untuk menjana kewangan tambahan. Mungkin ada kaitannya dengan yang nak kita kongsikan selepas ini. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Kalau saya nak jual ketayap lah. Pandai tak suka makan. Suka makan tak tahu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan sekarang ni Ana bersama dengan dua orang wanita yang cukup hebat, yang cukup memberikan inspirasi kerana banyak perubahan yang dilalui oleh wanita-wanita cukup berani menerusi cabaran masakan dan usahawan dalam resepi Berani Maggi. Kita bersama dengan pertama sekali yang nak perkenalkan di hujung sana, Nur Syahidah Aimullah yang merupakan juara. Betul? Apa khabar? Baik, terima kasih Ana. Berani? Berani. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Ann Idris yang merupakan mentor kepada Syahidah, betul, dan juga pengasas My Mom's Bakery. Betul. Apa khabar Ann? Baik, alhamdulillah. Wah, jadi saya bersama dengan mentor dan juga mentinya lah. Okey. Baik, sebagai pendahuluan, mungkin Syahidah boleh kongsikan bagaimana program mentor wanita cukup berani Maggi ni memberi manfaat dan juga mengasah kemahiran berniaga untuk Syahidah sendiri. Daripada kecil saya ni hasrat untuk menjadi usahawan dalam bidang masakan. Usahakan di sekeliling dalam bidang masakan. Lepas itu juga penyertaan program mentor wanita cukup berani Maggi dan mendapat bimbingan selama 8 minggu bersama mentor saya, Cik Ann Idris, mengajar saya dalam pengurusan perniagaan dan juga pengurusan media sosial. Daripada pandai selama, hasil jualan saya daripada 400 meningkat kepada 4,000 dalam masa 3 bulan. Wow. Saya juga menjadi lebih yakin walaupun penampilan diri saya yang berbeza, fizikal yang mendapat seem lebih best, tetapi saya menjadi lebih yakin selepas mendapat bimbingan mentor. Okey, baik. Macam mana perasaan apabila dinobatkan sebagai juara? Lepas tu kan ke 8 minggu. 8 minggu berentaplah orang katakan dan perlu memenangi hati juri juga, betul tak? Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman Syahidah sendiri berdasarkan pengalaman daripada pertandingan ni. Pengalaman daripada pertandingan ni saya belajar banyak macam-macam daripada segi penampilan diri, percakapan, pengurusan menjadi usahawanan untuk mendapatkan minat daripada untuk menjadi menti kepada Cik Ann. Okey. Dari situ juga saya selama 8 minggu tu Cik Ann memang garang. So hari-hari memang saya kena buat task yang diberi. Alhamdulillah hasil daripada tu saya menjadi lebih fokus dan berani untuk mempromosikan produk saya daripada Syahidah Food. Wow, hebat-hebat. Dan mungkin Cik Ann sendiri boleh kongsikan tentang bagaimana sebenarnya bimbingan secara langsung selama 8 minggu ya. Okey, dan menjadi juara, dapat juga personal coaching daripada seorang yang berkerjaya, seorang yang mempunyai bisnes sendiri. Bagaimana sebenarnya melihat program ini membantu menti-menti yang lain, terutamanya Syahidah sebagai juara? Okey, pertama sekali saya nak terima kasih kepada Maggi lah kerana adanya program ini dapat mencungkil wanita-wanita yang berani ni. Kalau kita tengok Syahidah dulu ni, dia seorang sangat pemalu, yang tak yakin pada diri, yang kalau nak kira buat berniaga tu semua benda dia nak buat. Jadi dengan adanya saya sebagai mentor, jadi saya dapat melihat kelebihan dia dan mencungkil. Sebenarnya pada saya setiap wanita ini mempunyai keberanian tersendiri. Betul. Tetapi siapa yang nak mencungkil tu? Mentor lah nak kena cungkil. Jadi bertuahlah Syahidah sebab dicungkil dan diasah bakatnya oleh Cik Ann. Mungkin Ann boleh kongsikan sedikit juga tentang apa cabaran yang dihadapi ketika sepanjang program ni. Cabarannya ialah saya sebagai mentor dah tentu untuk menampakkan ada kejayaan pada Syahidah ni. Jadi biasalah orang baru yang kita ambil, yang kita nak didik, yang kita nak lentur, mungkin sebab tu dia kata saya agak garang, tapi sebenarnya saya memberi dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan sebab kita nak tengok mereka ini berjaya. Betul. Baik, mungkin di hujung segmen ni Syahidah boleh kongsikan sedikit tips dan juga petua kepada mereka yang di luar sana untuk mula berniaga dan melibatkan diri dalam perniagaan. Bagi saya yang penting kita perlu ada role model. Saya role model saya Cik Ann sendiri. Kerana Cik Ann beri inspirasi untuk usahawan-usahawan seperti saya untuk berusaha lebih gigih lagi bagi mencapai impian. Jadi nantikan bengkel wanita cukup berani yang akan diadakan pada tahun hadapan. Anda boleh terus layari maggi.my untuk mendaftar.
Okey, baik. Kita nak saksikan terlebih dahulu paparan berkenaan dengan Maggi pertandingan ini kepada anda semua penonton di rumah. Jom kita saksikan. Selamat kembali ke rancangan resepi Berani Maggi musim kedua. Saya ingin mencabar diri saya untuk peringkat yang lebih tinggi. Kalau kita tak confident, macam mana kita nak buat? Sekarang, cepat! Saya consider anda semua disqualified, okey? Always think orang lain boleh buat, kita jauh lebih boleh buat. Sebab bila kita nak berniaga, kita kena sanggup menerima apa sahaja cabaran. Ingat di mana kita bermula, di situ kita akan berakhir. Okey, saksikan sedikit paparan program Mentor Wanita Cukup Berani. Maggi tu rasa tak sabar pula nak tengok. Baik, apa-apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Ann Idris yang merupakan mentor dan juga pengasas My Mom's Bakery dan juga kepada Nur Syahidah Aimullah. Tahniah kita ucapkan dan selamat maju jaya. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini bersama Fiza Sabjahan. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Banyak sebenarnya yang kita dah kongsikan, terutamanya berkenaan dengan persiapan dan persediaan kita sebagai wanita menjelang kemelesetan ekonomi 2023. Dan kita juga telah pun kongsikan dari waktu ke waktu tentang perkembangan terkini, bencana dan juga tragedi yang melanda negara. Yang ini kami ambil daripada berita harian iaitu bencana Batangkali mangsa ke-26 ditemui. Daripada apa yang telah pun dikongsikan, satu lagi mayat mangsa tanah runtuh yang juga merupakan lelaki dewasa telah pun ditemui pada jam 11.16 pagi tadi, yang mana penemuan mangsa yang juga mayat ke-26 itu telah pun ditemui di kawasan sektor B, yang mana ia juga merupakan lokasi yang sama di mana seorang mangsa kanak-kanak yang telah pun ditemui pada malam tadi. Jadi total dah ada 26 orang mangsa dan perincian mangsa yang telah meninggal dunia pula 13 wanita dewasa, 5 kanak-kanak lelaki dan lelaki dewasa serta 3 kanak-kanak perempuan. Dan kira masih lagi ada 7 mangsa yang belum ditemui dan sama-sama sekali lagi kita ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat dan kita doakanlah semoga usaha pencarian ini dipermudahkan. Betul. Dan retitan daripada itu juga kita nak ingatkan sekali lagi kepada anda semua, sekarang ini memang musim cuti sekolah, tetapi rancang percutian anda baik-baik. Sekiranya ada yang bercadang nak pergi camping, ke hutan, ke tepi pantai dan sebagainya, kalau boleh kita tangguhkan terlebih dahulu. Mungkin bulan 2, bulan 3 tahun hadapan, perancangan itu boleh lagi kita masukkan dalam kalender bersama dengan anak-anak. Yang penting kita kena cakna kerana ada banyak kawasan-kawasan yang buat sementara ini telah pun diberi arahan untuk tutup. Jadi yang paling penting kita kena cakna untuk merancang perjalanan kita seperti yang Yana katakan tadi. Tak salah kan kalau kita tunda ke tahun depan kan, tunggu lepas raya ke, kita buat perancangan yang sebaik mungkin. Tapi tak apa, kita boleh lakukan pelbagai aktiviti bersama dengan keluarga di musim cuti sekolah ini yang berbaki 2 minggu lagi ni kan. Mungkin ramai pun dah yang nak buat aktiviti memasak bersama, barbecue bersama dan macam-macam lagi aktiviti yang akan terus dilakukan. Kalau Fiza bawa anak buah pergi mana? Pergi makan, pergi tengok wayang. Sebenarnya kita ada banyak aktiviti kat rumah je. Kita buat yang terbaik sebenarnya buat waktu ni. Banyak aktiviti dekat rumah. Okey, tapi tak apa. Esok akan terus kami kongsikan satu lagi perkongsian bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari Ini. Kalau kita bercakap tentang masalah diabetes ataupun kencing manis ini mungkin masalah yang biasa dan sering kali didengari dalam kalangan masyarakat kita, khususnya golongan wanita. Betul. Jadi esok kita akan bawakan topik kencing manis ataupun diabetes dan mungkin bersama-sama kita dapat input yang berguna dan bermanfaat untuk kesihatan diri kita juga. Kalau macam Fiza dah cukup manis. Untuk itu kita undangkan dia terlebih dahulu. Assalamualaikum, stay safe semua. Bye. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung waris